Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza. Welcome back to my channel. Okey, seperti mana yang korang nampak ni, ni saya tak tahulah nak dipanggil apa sebab saya pun bukannya mahir bab orang kata bab benda-benda macam ni lah. Saya panggil dia budget planner, tapi tak adalah budget planner sangat pun. Orang kata rojak lah, macam-macam ada kat dalam ni. Tapi ini orang kata saya baru je nak orang kata nak bermula, baru nak menjinak-jinakkan diri. Tak ada apa sebenarnya. Dulu saya pernah buat video, saya beli barang-barang untuk buat budget planner ni lah. Dah lama dah berbulan-bulan dah. Saya janji nak buat, orang kata nak tunjuk lah apa yang saya tulis, apa yang saya budget ke apa kan. Tapi orang kata ambil masa lama sangat sebabnya first, saya malas. Kedua, saya tak ada idea. Ketiga, saya tak ada masa. Jadi ni saya baru nak bermula dan orang kata sikit-sikit je, belum orang kata sepenuhnya pun. Kita tengoklah apa yang ada kat dalam. Okey, ni pandangan daripada dalam. Macam ni lah. Adalah sikit-sikit dekor-dekor budak-budak aja orang kata. Sebab saya tak jumpa lagi stiker yang menarik. Yang ini je yang ada. Saya tangkap muat je lah apa yang ada. Tanpa sikit-sikit, jangan bagi kosong. Lepas tu yang ni adalah orang kata kertas nota kecil. Kalau kita nak buat nota ke apa kan. Macam ni lah, tak ada apa pun. Macam ni. Lepas tu beralih ke sini. Ni hari tu saya cakap saya nak beli label warna pink. Jadi inilah label dia. Ini je yang saya jumpa. Tulis sendiri je. Tulisan macam cakap ayam abaikan. Okey, macam ni saya memang orang kata memang bagi saya buat macam ni memang bagus lah untuk ekonomi kita, supaya orang kata tak terguna duit yang orang kata tak sepatutnya. Contohnya macam ni, duit barang dapur basah. Jadi kalau nak beli barang dapur basah, saya akan guna bahagian ni lah. Saya tak akan usik duit bahagian lain. Dia silau sikit. Macam ni kan. Ni duit barang dapur kering. Ini duit untuk barang dapur basah. Jadi kalau nak beli barang tu, saya akan ambil duit mengikut bahagian masing-masing lah. Jadi kita tak adalah terguna bahagian lain. Orang kata nanti mengganggu ekonomi kan. Ni husband, ini duit untuk belanja suami saya lah, untuk dia punya duit makan kat tempat kerja, duit minyak motor dia, duit rokok dia. Ni kat sini lah semuanya. Ini untuk bahagian transport, maksudnya duit minyak kereta, duit minyak motor. Kiranya kalau saya biasanya kalau keluar hujung-hujung minggu je, jadi mesti kita naik isi minyak kereta kan. Lepas tu kalau untuk sekolah anak, memang setiap hari saya akan hantar dan ambil. Jadi kena jugalah ada duit minyak untuk motor. Ni bahagian transport lah ni. Lepas tu yang ni pajak. Ikut kan mesti orang cakap, kenapa bahagian pajak pun nak orang kata nak cakap dengan orang. Bagi saya tak ada apa yang perlu dimalukan. Setiap manusia ni diuji dengan pelbagai bentuk. Bagi saya normal lah kalau ada kala kita berada di atas, ada kala kita berada di bawah. Macam saya, Allah uji saya dengan suami saya waktu setahun atau 2 tahun lepas. Suami saya accident. Dia patah kaki kena masuk besi. Lama tak bekerja. Jadi kami mengalami masalah kewangan. Family banyak membantu. Banyak bantu dari segi kewangan, dari segi macam-macam benda. Tapi orang kata masih tak mencukupi. Sebab berbulan-bulan dia tak kerja. Hampir setahun dia tak kerja. Jadi sebagai seorang isteri, saya kenalah bantu suami saya. Asalnya suami saya kata dia tak suka nak pajak barang kemas. Tapi saya kata kita tak ada pilihan, ini je pilihan yang ada.
So sekarang suami saya dah mula bekerja semula, kiranya dah ada pendapatan bulanan. Jadi setiap bulan saya akan tarik gaji suami saya untuk bahagian pajak ni lah. Kita nak tebus balik barang kemas saya. Cuma ambil masa sikit lah sebab bukan sikit-sikit, nilai dia hampir 10,000 juga barang kemas saya. Jadi slow-slow lah. Seterusnya ni ni nafkah saya lah. Suami saya bagi nafkah untuk saya. Jadi ikut suka saya lah. Kalau saya nak gunakan duit tu untuk apa-apa yang saya suka. Ni nafkah saya. Ni road tag. Ini belum berisi lagi. Saya kena simpan lah untuk tahun ni. Dah settle dah road tag kereta, road tag motor, semua dah settle. Jadi saya akan mula menyimpan untuk tahun depan punya, simpan sikit-sikit. Jadi nanti tahun depan tak adalah berat sangat kan kita nak tanggung duit road tag. Seterusnya ni api air. Itu hari tu ada bahagian api air tapi saya dah settlekan bil. Jadi dah kosong lah ruangan ni. Ni bahagian sekolah anak. Ni pun kalau macam setiap tahun, awal tahun tu memang kita ada peruntukan untuk beli baju sekolah ke apa ke. Jadi untuk tahun ni dah settle. Ni nak menyimpan untuk tahun yang seterusnya lah, tahun depan. Itu pun belum menyimpan lagi. Ni saving pun tak ada lagi, kosong. Sebab orang kata tahun ni tahun yang sukar lah untuk saya. Sebab masa tu lah anak nak buka sekolah, masa tu lah nak raya, masa tu lah rotek kereta, rotek motor mati kan. Jadi macam-macam, jadi tak boleh nak menyimpan, masih kosong. Seterusnya ni bahagian raya. Biasalah kita kalau nak raya pun saya akan menyimpan sikit-sikit sebelum tu supaya tak berat sangat. Tapi ni dah kosong. Untuk tahun ni kita dah raya hari tu kan, jadi dah settle lah. Untuk nak menyimpannya tahun depan je lah, belum start lagi. Ni untuk holiday lagi jauh lah. Jauh sangat lah untuk pergi holiday sebab memang ekonomi tak mengizinkan buat masa ni. Tapi saya akan cuba untuk menyimpan jugalah. Lepas tu yang seterusnya ni tak ada apalah. Ni bahagian gaji suami saya. Jadi tak payah tunjuk lah bukan besar mana pun, bukan banyak mana pun. Lepas tu saya ada juga buat ni untuk saya ni jenis pelupa. Jadi saya kena tulis lah saya punya password Maybank to you ke, Facebook ke, Google ke, Instagram, semua saya kena tulis sebab saya pelupa. Jadi saya memang tulis kat dalam ni. Macam ni TikTok, Shopee, semua saya lupa. Jadi saya simpan lah. Saya siap-siap tulis. Sebab kalau simpan dalam handphone je, bila handphone kita hilang ke, rosak ke, dah jadi masalah kan. Jadi kalau kita tulis macam ni lagi, kata lagi selamat lah. Macam ni pun bank saya, bank suami saya, dia punya nombor akaun semua kan, saya kena tulis supaya tak lupa. Okay, ni hutang. Masa ni hidup kita orang orang kata dikelilingi dengan hutang sebab masa suami saya aksiden tu kan, jadi ada masalah kewangan, jadi hutang. Bukan hutang dengan siapa pun, hutang dengan anak, dengan abang, macam tu je lah. Tak ada, bukanlah hutang alung ke apa ke. Ni semua kena rekod lah, nanti lupa. Lepas tu yang ini barang dapur. Ni senarai barang dapur yang saya nak belilah untuk seminggu. Kita kena rekod lah. Contoh macam ikan, seminggu berapa ekor nak beli. Kalau untuk sebulan berapa nilai pula kan, jumlah dia, nilai dia. Tapi saya tak adalah detail-detail, saya tulis macam ni je. Ni pun sama juga, barang dapur basah, barang dapur kering, macam tu je lah. Lepas tu seterusnya ni raya hari tu, apa yang saya nak beli, nak guna. Alah, waktu tu ni lah dia nak blur pula. Ni abaikan tulisan saya yang macam cakar ayam tu. Sebenarnya saya nak menulis ni agak payah sebab saya rabun dekat, tapi saya tak ada cermin mata. Jadi saya main tulis je. Jadi kalau tulisan tu macam cakar ayam tu, abaikan je. Yang sekolah ni, sekolah pula dah, yang raya ni dah settle lah. Itu yang awal tahun ni lah, itu dah settle, dah lepas dah raya. Ni sekolah pun sama juga, dah
dah berlalu dah. Cuma saya lambat je upload video. Ni sebab tak ada masa nak buat. Malas sebenarnya. Yang ni pajak gadai tadi kan, saya ada orang kata bahagian pajak gadai tadi kan. Jadi orang kata kalau nak tebus tu nilai dia terlalu besar. Jadi dalam masa 6 bulan tu kita kena orang kata apa, hidupkan bunga dia kan. Nilai dia bukan sikit-sikit, banyak juga. Tapi tak apalah, slow-slow. Nanti kalau ada rezeki kita tebus balik lah. Sebab bila suami accident dia boleh claim insurans kan. Cuma duit insurans tu tak dapat lagi. Bila dah dapat nanti bolehlah tebus balik, tak ada masalah. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan dapat balik barang kemas tu. Inilah dia. Saya kena rekod sebab saya ni memang pelupa. Saya kena rekod lah semua tu. Ni sama jugalah. Ni tak ada apalah, ini yang lepas-lepas punya. Ini untuk bahagian birthday. Orang kata nak ingat tarikh birthday family saya, tapi tak siap lagi. Macam ni lah. Dekor pun biasa-biasa je. Sebab stiker ni bukannya menarik pun. Saya sambal apa yang ada je, apa yang saya jumpa kat kedai je. Jadi tak adalah menarik sangat. Dan macam-macam budak-budak pun ada juga. Macam ni, stiker macam ni. Dia jenis macam ni, kalau kita nak cabut senang je. Cabut je, tak ada masalah. Dia tak ada meninggalkan kesan gam ke koyak ke apa, tak ada. Kalau saya bosan macam ni, rasa serabut, saya cabut lah. Tak masalah pun. Macam ni je lah. Saya rasa bagus buat macam ni. Dulu saya tak buat macam ni. Saya selalu terguna duit yang berlebih. Maksudnya bila kita letak duit banyak-banyak dalam purse tanpa kita kategorikan keperluan yang sepatutnya, saya main pakai je duit tu. Selalu berlebih lah, belanja tu berlebih. Tapi nanti saya nak beli orang panggil dia dompet pintar. Dia macam ni kan, saiz buku kan, besar macam ni kan. Takkanlah saya nak bawa kulu kili pula kan. Jadi ini kalau macam ni memang saya simpan dekat rumah aja. Tak bawa ke mana-mana lah. Cuma kalau nak keluar tu saya ambil duit yang bahagian-bahagian tertentunya lah saya bawa, letak dalam purse. Tapi nanti saya nak beli dompet pintar. Dia lagi mudah lah sebab dia lebih kurang saiz dia macam saiz purse macam ni, panjang macam ni. Jadi dia ada helaian macam ni juga, helaian untuk kita letak duit. Tapi dia punya saiz tu kecil. Saiz macam saiz purse saya ni. Saya nak beli. Orang kata senang lah, saya masukkan semua duit-duit bahagian ni. Kalau saya pergi mana-mana, senang saya nak tarik untuk barang dapur ke, untuk bahagian mana-mana lah. Kalau tak ni selalunya saya tinggal kat rumah. Bila tinggal kat rumah kadang nak guna bendanya tak ada. Itu yang susah sikit tu. Jadi kalau nanti ada rezeki saya nak belilah. Dia agak mahal juga. Nanti saya beli, saya tunjuk. Tu je lah untuk orang kata, nak kata budget planner sangat tu tak jugalah. Sebab saya baru bermula. Orang kata belum detail-detail lagi. Banyak lagi yang perlu diperbaiki. So saya nak pergi beli barang dapur. Okey, korang teman saya, kita check apa barang yang dah habis, apa barang yang perlu dibeli dan apa barang yang tak perlu dibeli. Yang perlu dibeli tu kita listkan lah supaya kita tak terbeli barang yang dah ada. Kadang tu saya ni benda yang dah ada saya beli, benda yang tak ada tu saya tak beli. Itulah kebiasaannya. Jadi kita check dululah. Saya mulakan dengan toilet. Kita tengok apa yang perlu dibeli. Okay, kita check hujung sekali ni mandian Mei. Ni masih berat lagi, tapi kalau orang kata nak buat tambah-tambah boleh je. Shampoo Sunsilk dah ringan dah ni kena beli. Lepas tu ni pencuci wanita, ni pun kena beli. Kemudian yang ini shampoo anak saya. Ni dah habis ni, ringan dah ni. Kena beli. Colgate pun tengok dah nipis dah tu, kena beli. Lepas tu yang atas tu warna hijau tu, kenapa tiba-tiba warna hijau? Itu pencuci muka saya untuk kulit yang berjerawat. Saya baru je cuba. Muka saya tiba-tiba jerawat, jadi saya kena pakai yang itulah. Tapi itulah tak cantik pula, tiba-tiba hijau tersesat kat situ kan. Itu pun dah sikit dah ni, kena beli juga. Lepas tu bros gigi pun saya nak ganti yang baru. Ni pencukur misai suami saya pun saya nak beli yang baru. Lepas tu ni sabun mandi.
kena belilah sebab dah kecil dah tu. Untuk bilik mandi, saya rasa itu je lah yang perlu dibeli. Kita beralih ke sebelah. Okay, jom. Ni bilik termenung, kita cek apa yang perlu dibeli. Sebab kat dalam ni ada bahan-bahan pencuci baju. Okay, jom. Belah tepi sekali ni sabun basuh baju lah. Dia dah ringan, bermakna kena belilah. Yang ni softline masih berat lagi. Yang belakang ni pun sama, masih banyak. Itu pencuci tangan, tak perlu beli. Lepas tu ni yang ini pewangi rumah. Itu saya nak belilah sebab nanti raya nak, orang kata nak buat stok lah. Kalau orang datang rumah nak tumpang toilet kan, jadi orang kata biarlah ada bau-bau yang menyenangkan sikit. Jadi saya nak kena top up yang itulah. Ok, seterusnya kita beralih ke peti ais. Kita tengok apa yang perlu dibeli. Yang bahagian atas ni tak ada, kosong, nampak clear sampai orang kata sampai tak ada apa-apa lagi lah. Jadi memang kena belilah. Lepas tu bahagian bawah ni dah kosong dah, tak ada apa dah. Yang hujung sana tu ada apa ni, susu, adalah orang kata margarin, tu je lah, tak ada apa pun, kosong. Yang bawah sekali lagi tak ada apa, dah kosong dah. Orang kata memang dah tak ada apa lah. Memang semua pun kena beli. Macam ni adalah carrot sebatang. Yang tu adalah serai sikit, kunyit hidup, tu je, tak ada apa dah. Lepas tu belah sini ni mayonis habis, kicap masin habis, cili sos pun habis. Mayonis tu memang jarang makan, jadi saya memang tak beli. Kicap masin ni ada rasanya, cuma saya belum buka. Cili sos pun ada, saya tak buka lagi. Jadi dia kosong macam tu. Bahagian bawah tak ada apalah, tu je. Kemudian kita cek bahagian ni pula. Ni kita tengok telur tu masih ada lagi 4 biji. Rumah saya tak boleh beli telur banyak-banyak sebab jarang makan telur. Setakat nak beli 10 biji macam tu boleh lah. Seminggu 10 biji. Minggu seterusnya 10 biji lagi. Tak boleh beli satu papan terus. Boleh, orang kata boleh beranak pinak lah telur tu, nanti boleh menetas anak ayam. Sebab jarang sangat makan telur. Jadi boleh lah kalau nak beli 10 biji lagi tambah boleh lah. Lepas tu ni beras, memang kena belilah, tengok dah sikit kena beli. Minyak ni habis terus ni, dah tak ada apa dah ni, nampak ringan, kena belilah. Lepas tu apa ni semua masih ada. Garam, serbuk kunyit semua masih ada. Ini orang kata rempah-rempah ni pun masih ada lagi. Lepas tu ni cili kering. Wah, ni saya ada sikit tapi kena belilah. Ini kalau saya masak hari ni habis saya ni, dia kena tambah lah buat stok. Sebab saya bukannya selalu keluar beli barang, orang kata barang dapur kan, seminggu sekali je, jadi kena belilah. Yang ni bawang adalah sikit, kena tambah lah, kena tambah sikit. Lepas tu bawang putih ni, bawang putih tinggal tu je, lemak blur pula dah, jadi bawang putih kena belilah. Kentang masih ada 2 biji. Lepas tu ni tisu ni tisu yang terakhir lah, jadi kena beli sebab tisu ni penting sangat. Saya memang kuat pakai tisu, jadi kena beli tisu. Lepas tu bahagian sini ni tepung gandum, nak kena beli juga ni. Satu tepung gandum nak kena beli, standby je lah. Saya bukannya rajin nak buat kuih ke apa kan, jadi standby satu. Lepas tu tepung bestari pun dah habis. Last hari tu saya masak, kata memang tak ada sakit baki lagi dah lah, jadi kena beli. Untuk bahagian sini ni dalam ni bukan beras tau. Dulu saya letak beras, tapi sekarang dah ada bekas beras, dah orang kata tak letak dalam ni lagi lah. Dalam ni ada Maggi, stok Maggi. Tapi ni masih berat, bermakna masih banyak, masih penuh, masih banyak lah stok dalam ni. Ni pun Maggi juga, ni pun masih berat, bermakna
Untuk stok Maggi masih banyak, tak perlu beli. Kemudian bahagian sini, dalam bakul ni saya letak bihun. Jadi kita tengok, masih ada. Yang sebelah pun masih ada. Jadi tak perlu belilah untuk bihun, tak payah beli, masih ada 2 bungkus. Untuk bahagian sini, ni Sunlight, pencuci pinggan. Ni bahagian ni dah kosong. Tinggal yang ni lah. Ada sikit tapi kena belilah sebab saya jenis kuat pakai Sunlight. Maksudnya pencuci pinggan tu saya guna tak ada jimat-jimat sebab saya tak suka berminyak ke bau hanyir ke apa kan. Jadi memang cepat habis lah. Jadi ni kena beli. Lepas tu di sebalik tirai ni kita tengok apa yang perlu dibeli. Tapi jangan terkejut sebab bersepah, dah lama tak kemas. Ni. Lepas tu ada stok sardin tapi saya kena tambah. Asam jawa pun masih ada. Sardin memang kena tambah lah. Lepas tu bersepah sikit. Ni ada Nescafe. Nampak tak? Ni dalam botol ni kan. Alamak susahnya. Ni masih ada 2 botol kecil, jadi tak perlu beli. Lepas tu ini adalah stok kari. Kari ikan, kari ayam masih ada. Saya letak macam tu je. Asalnya saya letak dekat ni, dekat Tupperware atas ni jap. Saya letak kat situ, tapi Tupperware tu macam tak berapa kedap. Sebab bila saya letak kat situ, macam ada serangga-serangga kecil yang boleh masuk. Dia beranak pinak kat situ. Jadi saya tak letak lagi dah. Yang atas ni semua orang kata saya letak tapi dah tak guna dah. Sekadar perhiasan je lah. Untuk yang macam tadi tu, stok kari ke apa tu, saya dah tak letak dah. Sebab nanti dia merosakkan saya punya rempah-rempah tu. Macam-macam serangga masuk kat dalam Tupperware tu. Lepas tu ni santan masih ada tapi kena tambah. Lepas tu ada susu sikit, kena tambah jugalah. Ni kari. Kari pula dah. Ni Nescafe. Bila buka penutup botol tu saya akan simpan dalam ni. Sebab nanti dia cepat beku. Macam itulah. Tapi tak berkemas. Orang kata dah bersepah ni. Nanti bila saya dah beli barang tu, saya kena kemas balik lah. Ni dah orang kata dah tengah langgang dah. Ni main letak, main campak lah. Tu je lah. Jadi sebabkan dia tengah langgang, kita kena tutup dengan kain ni supaya cacat celah dia, dia punya apa-apa yang tak menarik tu, yang tak sedap mata memandang tu, kita tutup. Okey, sekarang kita beralih ke bilik. Tapi bilik ni tak berapa nak ceria sangat. Okey, saya nak check dalam drawer pin tu apa barang yang masih ada stok. Sekarang beli benda yang dah ada membazir. Bukan membazir lah, tapi orang kata patutnya kita beli benda yang tak ada, bukan beli benda yang dah ada kan. Nampaknya bros gigi masih ada stok. Tengok tu, cukuplah seorang satu. Lepas tu pencukur misai suami saya pun masih ada. Lepas tu pencuci wanita pun masih ada. Sabun Bukume pun masih ada. Shampoo anak saya masih ada. Shampoo saya pun masih ada. Jadi tak payah beli yang itu. Nanti nak kena beli ni deodoran saya pun masih ada satu. Cuma nak kena beli deodoran suami saya, deodoran anak saya. Lepas tu nak kena beli bedak. Bedak pun dah tak ada stok dalam ni. Lepas tu minyak wangi saya kena belilah. Ada 1 botol je lagi, tak cukup, kena tambah. Jadi tu je lah orang kata yang perlu dia beli. Nanti saya akan senaraikan supaya orang kata lebih senang lah nanti masa nak beli. Kita senaraikan dululah. Okey korang, saya dah listkan barang-barang yang perlu saya beli. Ni dia list dia. Jadi esok saya harap saya tak adalah beli benda-benda yang tak sepatutnya. Saya akan bawa duit ni lah, duit barang dapur basah dengan ni duit barang dapur kering.
Bahagian lain ni saya tak usik lah sebab tak ada berkenaan. Yang ini pun saya akan keluarkan juga RM50 untuk duit minyak kereta. Okey, saya rasa cukuplah untuk kali ni video saya. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.